Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu semula kembali dalam PDPR. Okey. Untuk PDPR kita kali ini kita akan teruskan dengan tajuk 5.2 perbandingan sumbangan tamadun awal. Okey. Kamu semua boleh rujuk dalam buku teks muka surat 104 dan 105. Okey. 104 dan 105. Okey. Perbandingan. Bila kita sebut perbandingan, maksudnya kita akan bandingkan di antara keempat-empat tamadun. Okey, keempat-empat tamadun. Apa tamadunnya? Tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, lagi Indus dan Huanghe. Okey, semua tamadun ni kita dah belajar dah sebelum ni, jadi kita nak tengok perbandingan. Apa yang membezakan dan kat mana ada persamaan antara empat-empat tamadun ni. Okey. Okey, kita tengok. Dari aspek pemerintahan dan pentadbiran dulu. Kalau tamadun Mesopotamia, negara kotanya diperintah oleh raja. Dan negara kota dalam tamadun Mesopotamia ni bersatu membentuk empire yang pertama. Okay, lahirnya undang-undang yang dikenali sebagai Kod Hammurabi. Kod Hammurabi. Apa dia Kod Hammurabi? Kod Hammurabi ni adalah undang-undang yang digunakan oleh masyarakat tamadun Mesopotamia. Okey? Okey. Tamadun Mesir pula diperintah oleh Firaun. Seperti yang kita dah sedia maklum, diperintah oleh Firaun. Dan Firaun ni dia berkuasa mutlak. Apa maksud berkuasa mutlak? Maksudnya raja ni, Firaun ni, kalau dia kata A, keputusan dia A, maka tidak ada yang boleh membantah kata B atau sebagainya. Dia mempunyai kuasa sepenuhnya dalam mentadbir tamadun Mesir Purba dia. Dan Firaun ni dia mengaku bahawa diri dia Tuhan. Maka kuasanya katanya adalah kuasa Tuhan, seperti kuasa Tuhan. Sebab tu dia kata kuasa dia tu adalah bersifat mutlak. Okey. Raja mempunyai pandangan kehidupan selepas mati. Mereka menghormati mayat untuk dikebumikan. Okey. Kenyataan inilah yang menyebabkan masyarakat Mesir Purba ni membina piramid. Okey, membina piramid untuk mengebumikan mayat-mayat Firaun, dan bukan saja mayat tapi bersama dengan alat-alat untuk digunakan semasa kehidupan selepas mati dia, bersama perhiasan dan sebagainya, semua dia simpan dalam piramid tu. Sebab dia percaya bahawa ada kehidupan selepas mati. Okey. Tamadun Indus. Okey, tamadun Indus diperintah ataupun diterajui oleh golongan pendeta. Apa dia golongan pendeta? Golongan pendeta kalau dalam Islam kita golongan alim ulama lah. Alim ulama ni golongan pendeta. Dalam agama Hindu Buddha dipanggil golongan pendeta. Okey. Golongan pendeta mempunyai pengaruh dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Dalam keagamaan semestinya lah. Golongan pendeta ni memang orang-orang yang kuat agama lah. Agama Hindu dan Buddha kan. Okay, dan juga mempengaruhi dalam bidang pentadbiran. Okey. Tamadun Huanghe, sistem politik berasaskan negara kota. Negara kota. Sama macam negara mana? Tamadun mana? Sama macam tamadun Mesopotamia, berasaskan negara kota. Okey, masyarakat dan keluarga merupakan unsur penting. Pembahagian kelas sosial. Okey, pembahagian kelas sosial ni maksudnya ada golongan bangsawan, ada golongan rakyat biasa dan sebagainya. Okey, kuasa raja datang dari syurga. Kuasa raja katanya datang daripada syurga. Raja berkuasa dalam bidang ekonomi, politik dan agama. Dengan kata lain, kuasa raja ni lebih kurang macam tamadun Mesir Purba lah. Cuma dia tak isytiharkan
dia tu sebagai Tuhan. Tapi dia kata raja ni kuasa dia tu daripada syurga. Dan dia menguasai semua bidang lah. Ekonomi, politik dan agama. Lebih menghampiri kepada berkuasa mutlak juga. Dia punya raja di Huanghe. Okay, itu persamaan dia. Dari segi bidang pentadbiran, pemerintahan dan pentadbiran. Okay, seterusnya kita tengok kegiatan ekonomi. Okay, kegiatan ekonomi. Ekonomi ditadbir, kalau tamadun Mesopotamia, ekonomi ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja. Okay. Kerajaan menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani. Okay. Maksudnya kerajaan akan menentukan, okay, kita akan tanam padi. Berapa orang rakyat yang akan bekerja sebagai petani yang akan uruskan padi. Kita akan tanam gandum. Okay, berapa orang yang akan uruskan tanaman gandum. Okay. Dia tetapkan ikut bilangan ni. Bukannya macam kita sekarang nak suka hati kita je nak kerja apa, bilangan berapa apa semua, tak. Tapi semuanya dia tak. Kalau Mesopotamia ni dia punya ekonomi diuruskan, ditentukan oleh kerajaan. Sampaikan jumlah tanaman pun ditentukan, bilangan petani pun ditentukan. Tak? Lepas tu, wujud pekerjaan seperti pegawai, petani, jurukira dan hamba. Dia pun ada hamba zaman dulu. Okey, kalau masyarakat Mesir Purba, pertanian dia adalah kegiatan utama. Mesir Purba, pertanian ni adalah kegiatan utama. Okey, awak ingat tak dulu ada kalau belajar agama dalam pendidikan Islam, ada cerita tentang Nabi Yusuf, kan? Dalam Al-Quran pun ada diceritakan tentang Nabi Yusuf. Surah Yusuf tu menceritakan macam mana Mesir ni, dia ni memang daripada zaman Nabi Yusuf lagi dah terkenal dengan pertanian. Okey. Semasa zaman Nabi Yusuf dulu pernah berlaku kemarau. Kemarau 7 tahun. Sebelum tu ada musim subur 7 tahun. Yang dia punya Raja Mesir tu bermimpi tu, kan? Ditakwil oleh Nabi Yusuf tu. Tu menunjukkan bahawa Mesir Purba ni memang dia terkenal dengan bidang pertanian. Okey, majoriti penduduk ialah petani. Sebab dia terkenal dengan bidang pertanian. Sebab apa? Sebab ramai penduduk di petani. Dengan kata lain, bila pertanian ni jadi kegiatan utama, tanah di tamadun Mesir ni memang sangat-sangat subur lah. Tak? Kalau tanah tak subur, macam mana ni jadi kegiatan utama? Pertanian ni jadi kegiatan utama. Okey? Lepas tu, petani membayar sewa tanah kepada raja. Dia nak tanam, setiap petani yang nak tanam tanaman di tanah tu, dia kena bayar sewa kepada raja. Dan terdapat kegiatan perdagangan. Okey, untuk tamadun Indus, ekonomi dia berasaskan pertanian juga. Berasaskan pertanian. Okey, tanaman utama dia gandum dan barley. Ni tamadun Indus. Okey, gandum dan barley. Okey, haiwan pun ada diternak, lembu dan kambing. Lepas tu ada juga tenunan kain dan kerja logam. Tenunan kain dan kerja logam. Dan ada juga perdagangan. Okey. Kalau tamadun Huanghe, tumpuan utama dia adalah pertanian sekoi dan tanaman padi. Dia tanam sekoi dan juga tanaman padi. Tanaman utama dia ialah gandum dan barley. Okey, gandum dengan barley. Haiwan ada diternak, lembu, kambing, ayam dan babi. Sebab dia orang ni orang Cina, memang terkenal dengan makan babi lah, kan?
Dan dia tidak ada perdagangan. Aktiviti perdagangan tidak ada untuk ekonomi dia. Sebab apa? Sebelum ni kita dah belajar dah sebelum ni. Huang He tidak ada ekonomi perdagangan. Sebab kedudukan tamadun tu jauh daripada tamadun-tamadun lain. Menyebabkan sukar untuk dia keluar ataupun sukar untuk orang lain masuk untuk berdagang. Okey, kedudukan dia. Okey. Last kali untuk hari ini adalah aspek teknologi. Okey, aspek teknologi. Dalam aspek teknologi, kalau tamadun Mesopotamia, dia dah ada sistem tali air. Reka cipta berasaskan gangsa. Dia dah buat alat-alat berasaskan gangsa. Lepas tu dah ada ciptaan roda, sauh, bajak. Ni semua ni bajak ni diguna untuk padi, tanaman padi. Kan? Sauh, roda dan sebagainya. Masa ni telah diciptakan. Sistem nombor berasaskan 60. Kita hari ni, sistem nombor kita berapa? Yang kita guna 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai beratus-ratus juta tu berasaskan berapa? Sistem kita yang guna hari ni adalah berasaskan 10. Okey. Zaman Mesopotamia dah ada kalender 12 bulan dan mencipta emas, lepas tu mencipta kertas daripada daun pokok papirus. Okey. Mesopotamia ni dia dah ada kertas daripada daun pokok papirus. Maksudnya orang Mesopotamia ni memang hebat ni. Macam-macam ciptaan, inovasi dah dibuat. Sistem air, ada gangsa, ada roda, sauh, bajak. Dah ada sistem nombor, boleh mengira. Dah ada kalender. Zaman dia dah boleh kira 12 bulan tu. Masa ada emas, ada dia mencipta kertas. Mesopotamia. Okey. Tamadun seterusnya, tamadun apa? Mesir Purba. Okey. Tamadun Mesir Purba dah ada kemajuan matematik dan geometri. Geometri ni. Sebab itulah mereka ni boleh mencipta piramid. Kalau kita tengok piramid tu, elok je bentuk dia segitiga. Besar sangat binaan piramid tu, tapi stabil, tak runtuh dan kekal sampai ke hari ni. Itu membuktikan bahawa kemajuan mereka dalam matematik. Nak kira macam mana sudut-sudut apa semua tu, dan juga geometri. Bentuk-bentuk geometri. Okey. Kemahiran dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan. Pembinaan terusan dan pengairan. Sebab apa ni? Sebab dia memang terkenal ni dengan pertanian. Jadi macam mana tanah dia boleh jadi subur-subur apa semua tu? Tu sebab adanya teknologi terusan dan pengairan untuk mengair, menyalurkan air kepada tanaman-tanaman mereka. Kalender, dah ada kalender tahunan 365 hari setahun, dan ada ciptaan kertas juga diciptakan. Masa tamadun Mesir Purba ni dah ada kertas juga. Okey, tamadun Indus. Kota dibina mengikut grid yang tepat. Okey, tamadun Indus, kota dibina mengikut grid yang tepat. Grid ni maksudnya petak-petak yang ditentukan. Ni benda apa, sini benda apa, sini benda apa. Okey, adanya sistem perparitan dan pembentungan. Okey, sebab apa dia bina ni dalam negara kota dia ni mengikut grid? Sebab dia nak buat sistem perparitan dan pembentungan. Sistem perparitan dan pembentungan. Lebih teratur. Lepas tu dia pun dah ada ciptaan kertas dan ada kalender 365 hari setahun. Okey. Okey, tamadun seterusnya adalah tamadun Huang He. Okey. Tamadun Huang He, dia punya ekonomi dia terkenal ataupun teknologi dia adalah sutera. Okey. China ni memang terkenal dengan kualiti sutera yang baik lah. Daripada dahulu sampai ke sekarang,
dan sutera dia ni dibuat asli daripada ulat sutera. Okey, ulat sutera. Okey. Ciptaan peralatan lain adalah daripada besi. Lepas tu dah ada wang shilling. Dah zaman tamadun Huang He ni dah ada wang shilling. Okey. Lepas tu peningkatan pengangkutan jalan dan terusan dan adanya ciptaan kompas magnetik. Dah ada kompas di zaman Huang He, ciptaan dia tamadun Huang He. Okey. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi lain kali. Okey. Assalamualaikum.